Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Akilah binti Hassan, nombor matrik 2191157. InsyaAllah pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai saman di dalam bidang kuasa. Secara ringkasnya, terdapat dua cara yang perlu digunakan dalam memulakan tindakan prosiding di Mahkamah Syariah, seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 7 Akta Tata Cara Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tahun 1968, iaitu dimulakan dengan saman ataupun permohonan. Ni di dalam Seksyen 7 Fasa 1, ia telah memperuntukkan bahawa tertakluk kepada Subseksyen 2 atau mana-mana undang bertulis lain, tiap-tiap prosiding di mahkamah hendaklah dimulakan dengan saman. Fasal 2, semua prosedur berkenaan dengan mana-mana perkara yang dinantikan dalam jadual kedua hendaklah dimulakan dengan permohonan. Seterusnya, bagaimana saman disampaikan kepada pihak defendant? Okey, baiklah. Saman disampaikan kepada pihak defendant melalui dua keadaan, iaitu sama ada penyampaian saman dalam bidang kuasa ataupun penyampaian saman di luar bidang kuasa. Dan pada hari ini saya akan memfokuskan kepada penyampaian saman di dalam bidang kuasa. Apa yang dimaksudkan dengan penyampaian di dalam bidang kuasa dan bagaimana penyampaian tersebut dilakukan? Kaedah yang dipakai untuk menyampaikan proses penyampaian saman ialah penyampaian secara kediri ataupun personal service. Penyampaian kediri iaitu penyampaian yang disampaikan secara kepada diri defendant yang berada dalam bidang kuasa mahkamah, yakni berada di dalam sesebuah negeri di mana saman tersebut difailkan oleh plaintiff. Dan prosedur ini memerlukan plaintiff ataupun ejennya ataupun peguam syar'inya menyerahkan ataupun meninggalkan sesuatu saman ataupun sesuatu salinan saman kepada defendant sendiri. Seterusnya, apabila sesuatu saman telah disampaikan dan defendant enggan untuk menerima saman tersebut, maka plaintiff ataupun ejennya dibenarkan untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Yang pertamanya, saman ataupun dokumen tersebut boleh ditinggalkan berhampiran dengan defendant ataupun defendant dan perhatiannya hendaklah diarahkan kepada saman tersebut mengikut kepada Seksyen 42 Akta Tata Cara Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tahun 1998. Dan seterusnya, jika pihak-pihak tersebut, iaitu pihak defendant ataupun defendant itu telah diwakili oleh mana-mana peguam syar'i, mana-mana peguam syar'i yang telah berwakalah mengikut Seksyen 34, maka wakilnya tersebut boleh menerima saman ataupun dokumen tersebut. Dan keengganannya sudah memadai untuk penyampaian tersebut dianggap terlaksana dengan syarat satu affidavit penyampaian tersebut keengganan menerima suatu saman hendaklah difailkan sebagai bukti keengganan tersebut. Seterusnya, pada hari kehadiran, mengenai hari kehadiran, sesuatu saman hendaklah disampaikan tidak kurang daripada 7 hari genap sebelum hari kehadiran, melainkan jika mahkamah telah memerintahkan selain daripadanya. Pendaftar mahkamah boleh mengubah hari kehadiran kepada sesuatu tarikh yang lain jika perlu mengikut kepada Seksyen 45 Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3 Akta Tata Cara Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tahun 1998. Bagaimanapun, berdasarkan kepada Arahan Amalan nombor 2 tahun 2012, peraturan telah ditetapkan bagi tujuan penyelarasan mengenai tempoh penyampaian saman secara kediri kepada defendant.
Ini bermakna tempoh penyampaian saman secara diri kepada defendant selain saman yang beralamat di luar bidang kuasa, iaitu di luar kawasan saman tersebut difailkan, maka mahkamah hendaklah sempurnakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh saman dikeluarkan. Seterusnya, mengenai tempat dan juga masa penyampaian. Okey, mengenai tempat dan masa penyampaian tidak ditentukan. Ini bermakna penyampaian boleh dilaksanakan di mana-mana tempat atau pada mana-mana hari dan pada bila-bila masa, sama ada siang ataupun malam. Penyampaian yang dibuat selepas pukul 4 petang hendaklah disifatkan telah dilaksanakan pada hari yang berikutnya. Manakala penyampaian yang dilaksanakan selepas pukul 12.30 hari pada hari sebelum atau pada bila-bila masa pada hari kelepasan am hendaklah telah dilaksanakan pada hari yang mengikut hari kelepasan itu, dan ini telah mengikut kepada peruntukan Seksyen 46 Atas Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tahun 1998. Terdapat juga pengecualian penyampaian secara kediri dalam kes-kes tertentu. Dalam kes-kes tertentu ini, ia dapat dibahagikan kepada 3 kategori mengikut kepada peruntukan Seksyen 47 Atas Tata Cara Mal Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan tahun 1998. Iaitu keadaan yang pertama, penyampaian kepada seseorang yang tidak berkeupayaan ataupun berkeupayaan, maka penyampaian itu hendaklah dibuat kepada penjaga ad litemnya jika ada. Sebagai contoh, seseorang yang hilang kelayakan, contohnya OKU, orang kurang upaya yang mempunyai penjaga ad litemnya, maka mahkamah boleh memerintahkan supaya penyampaian tersebut kepada penjaga ad litemnya sendiri. Keadaan yang kedua adalah penyampaian kepada seorang banduan. Okey, penyampaian dianggap telah sempurna apabila dibuat kepada pegawai yang menjaga penjara tersebut. Sebagai contoh, banduan didapati berada di penjara Melaka, maka penyampaian saman tersebut hendaklah dibuat kepada pegawai yang berada di penjara Melaka, dan penyampaian tersebut telah dianggap sempurna. Dan keadaan yang terakhir adalah bagi anggota tentera pula, penyampaian kepada mana-mana anggota angkatan tentera hendaklah dibuat kepada pegawai pemerintah ataupun adjutan unitnya. Okay. Seterusnya, terdapat juga penyampaian ganti. Penyampaian ganti ini adalah apabila penyampaian secara kediri tidak dapat dilakukan kerana tempat tinggal defendant ataupun defendant tidak diketahui. Okey, saman tersebut hendaklah boleh diserahkan sama ada melalui penyampaian secara ganti dengan cara notis berkenaan dan dengan tuntutan. Terdapat pelbagai cara untuk penyampaian ganti. Antaranya adalah untuk penyampaian ganti, mahkamah boleh memerintahkan supaya saman itu disampaikan dengan pelbagai cara mengikut peruntukan Seksyen 48 Atas Tata Cara Mal, iaitu menampalkan suatu salinan saman tersebut di papan kenyataan mahkamah yang membicarakan kes tersebut, dan menampalkan suatu salinan saman tersebut di mana tempat ataupun bangunan terakhir orang defendant ataupun defendant dilihat dan diketahui, atau mengikut apa-apa cara yang difikirkan patut oleh mahkamah. Selain itu, saman juga boleh disampaikan dengan cara mengiklankan di akhbar tempatan, dan ini mengikut peruntukan Seksyen 48 Atas Tata Cara Mal.
Penyampaian ganti hendaklah mempunyai kesan seperti mana penyampaian secara kediri. Apa-apa permohonan bagi perintah di bawah peruntukan Seksyen 48 ini hendaklah disokongkan dengan affidavit yang menyatakan akta atau enactment yang menjadi asas kepada permohonan tersebut. Berdasarkan kepada arahan amalan nombor 3 tahun 2012, peraturan telah ditetapkan bagi tujuan penyelarasan mengenai tempoh penyampaian saman gantian. Tempoh penyampaian saman gantian hendaklah disempurnakan dalam tempoh 14 hari dari tarikh perintah saman gantian dikeluarkan. Seterusnya, apabila penyampaian secara kediri ataupun penyampaian saman gantian ini telah dibuat, bukti-bukti kepada penyampaian ini hendaklah dikemukakan kepada pihak mahkamah. Sesuatu penyampaian saman ataupun dokumen hendaklah dibuktikan melalui satu affidavit oleh orang yang melaksanakan penyampaian tersebut kepada orang yang saman itu disampaikan. Orang yang menerima saman itu hendaklah menandatangani suatu pengakuterimaan penyampaian. Tetapi keengganan orang itu juga ataupun ketidakupayaan untuk menandatangani saman itu tidak akan menjejaskan kesahan penyampaian tersebut. Seterusnya, suatu perintah bagi penyampaian ataupun penyampaian gantian boleh diubah oleh mahkamah seperti mana yang diperuntukkan dalam Seksyen 50 Akta Tata Cara Mal. Oleh itu, saya telah menjelaskan sedikit mengenai penyampaian saman ataupun permohonan secara di dalam bidang kuasa. Sekian, terima kasih dari saya.